belajar sebelum ni berkaitan dengan measurement yang pertama ni adalah berkaitan dengan physical quantity. Physical quantity boleh terbahagi kepada dua. Quantity apa? Tolong tulis dalam chat. Kita recall je balik. Physical quantity boleh terbahagi kepada dua. Apa dia? Apa nama quantity dah? Boleh terbahagi kepada dua tu. Okay, base quantity dan juga derived quantity. Okay, good. So base quantity kamu tahu dia tidak boleh diderivekan oleh benda lain, dia hanya stand alone sahaja. Kalau derived quantity dia boleh diderivekan dengan basic quantity yang lain. Okay, baik. Dan dua quantity yang kamu belajar lagi adalah berkaitan dengan apa? Untuk physical quantity ada dua lagi quantity yang kamu belajar. Apa dia? Tulis dalam chat. Selain daripada base dan juga derived. Vector quantity dan juga skala quantity. Okay? Vector quantity adalah yang hanya mempunyai magnitude sahaja. Skala quantity hanya mempunyai magnitude sahaja. Kalau vector mempunyai magnitude dan juga direction. Okay? So, dah faham dah apa kita belajar sebelum ni. Baik, seterusnya kita akan belajar berkaitan dengan scientific investigation. Supposedly kalau nak belajar scientific investigation ni dia ada eksperimen. Dalam slot kicks tu kita akan buat eksperimen. Okay? Semuanya sekarang ni waktu pandemik ni so kamu belajar online sahaja. So tak apalah, kita belajar je lah. Okay, menggunakan buku teks. Okay, baik. Yang pertama, dalam fizik, interpretation of graph adalah sangat penting. Pembacaan graf, macam mana cara kamu baca y-axis dengan x-axis, okay, macam mana cara baca dia punya gradient semua tu, itu semua sangat penting dalam fizik. Sebab graf, result, dia adalah satu benda yang penting. Okay. Untuk graf, gradient kamu nak belajar kan dalam math. Tolong respon sekejap dalam chat. Gradient ataupun graf y-axis dengan x-axis kamu pernah belajar kan dalam math kan? Okay, baik. So, cikgu hanya tambah je lah. Kita recall je lah balik apa benda yang kamu pernah belajar sebelum ni kan. Okay. So, yang pertama sekali. Yang first ni kamu tengok ni type of graph. Bila kamu tengok untuk graph, bila kamu tengok dia mesti akan ada dua axis. Satu y-axis, satu lagi adalah x-axis. Okay. Dan juga result untuk graph tersebut. Okay. Selalunya di dalam graf untuk fizik dia adalah straight line sahaja. Okay, graph line. Maksudnya dia straight line ke, dia curve ke. Yang penting dia graph line, dia tak ada bar graph ke, okay. Pie chart ke tak ada, dia hanyalah line graph sahaja. Okay. So kalau kita tengok dekat bahagian sini, nombor satu ni dulu. Y dengan X, so dia punya line warna biru, dia straight sahaja. Okay. So relationship di antara Y dengan X ni kamu perlu tahu. Dalam fizik dia ada terms dia. Okay. Kaitan antara Y-axis dengan X-axis bila kita dapat result ni adalah Y is directly proportional to X. Dalam bahasa Melayu, Y berkadar langsung dengan X. Okay. Simbol bagi directly proportional adalah macam ini. Y directly proportional to X. Ini simbol untuk directly proportional. Okay. Apa maksud berkadar langsung? Berkadar langsung tu bermaksud bila Y ni increase, bertambah. Kamu tengok nilai Y ni dia punya result. So ni katakanlah 1, 2, 3, 4. Okay, dia punya scale dia. So sini pun 1, 2, 3, 4. Okay. So bila scale dekat, kalau kamu tengok dekat bahagian sini dia untuk y-axis makin menurun ke makin menaik, tolong tulis dalam chat. Untuk y-axis kalau kamu tengok result dia makin menurun ke makin menaik yang warna biru ni? Untuk y, okey, makin menaik. Good. Kalau untuk x-axis makin menurun ke makin menaik? Hello, untuk x-axis makin menaik juga. Okay, good. Makin menaik So ni menaik, ni menaik.
So dia punya relationship antara kedua-duanya adalah Y is directly proportional to X. Maksudnya Y ni berkadar langsung dengan X. Syarat berkadar langsung adalah di mana dia start dengan 0. Maksudnya dia bermula dari, line ni bermula daripada 0. Bermula pada 0 sampailah terus naik ke atas, ni naik. So namanya adalah Y is directly proportional to X. Berkadar langsung dengan X. Tolong ingat baik-baik dalam fizik directly proportional, graf dia macam ini. Okay, straight line bermula dari kosong. Okay, so gradient, macam kamu tahu sebelum ni, gradient formula dia M is equal to Y2 minus Y1 over X2 minus X1. So kita akan cari point X2, Y2, X1, Y1. So kita akan cari gradient lah. Okay, so yang ini kamu dah pernah belajar lah, untuk map dulu. Baik. So habislah untuk yang pertama ni, yang straight line macam ni. So directly proportional. Okay, seterusnya number 2. Cikgu nak tanya, untuk Y axis ni biru ni dia punya result. So dia akan ada Y axis, dia akan ada X axis. Untuk Y axis makin menaik ke makin menurun, tolong tulis dalam chat. Ini result dia untuk Y axis makin menaik. Okay, good. Kalau X axis makin menaik ke makin menurun? X axis. Okey, makin menaik juga. Okey, good. So sama juga ni menaik, ni menaik. Yang atas ni pun sama juga, ni menaik, ni menaik. Apa beza antara 1 dan 2 ni? Tolong tulis dalam chat. Apa beza 1 dengan 2 ni? Situasi 1 2 ni. Okey, yang satu ni bermula dari kosong. Okey, good. Yang kedua ini dia bahagian Y axis tak bermula daripada kosong. Dia tak mula dari kosong tak lalu zero lah untuk bahagian X axis. Okay. Y axis tak lalu bahagian 0. Okay. So kalau untuk relationship bagi situasi yang kedua, aku jap. Orang tak tutup ni lah. Mic ni. Okay. Okey, baik. Situasi yang kedua ini adalah di mana dia tak lalu 0. Okey, tak lalu 0 So kalau tak lalu 0, relationship di antara Y dan juga X kita namakan sebagai increase linearly. Dua-dua bertambah, Y bertambah, X juga bertambah. Dia bertambah secara linear. Terms tersebut digunakan apabila dia tak bermula dengan 0. Tak mula dengan 0 dekat bahagian Y axis ni. Y axis ni dia ada nilai C. Kat sini C nilai dia. Okay. So dia ada nilai kat sini, so automatic dia punya relationship increase linearly. Kalau directly proportional, mula dari 0 untuk Y axis, untuk X axis. Kalau increase linearly, Y axis dia tak mula dari 0, dia akan ada nilai. Setakat ni dua situasi ni, faham ataupun tidak? Tuan tulis dalam chat. Okey tak? Macam mana nak bezakan directly proportional dengan increase linearly? Boleh Faham? Okey Setakat ni okey Okey. Baik. Kita teruskan lagi. Sikit je kita belajar tentang yang ini saja untuk hari ini. Tak banyak pun, jangan risau. Okey. Tentang ni cikgu tak nak stresskan kamu. Kita belajar sikit-sikit je. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada situasi yang ketiga, graf yang ketiga. Okey. Graf yang ketiga ni Y axis, X axis. Okey. So dekat bahagian sini scale dia 1 2 3 4 5 contohnya. Kalau Y axis 1 2 3 4 5. So kalau kamu tengok dia bermula daripada atas ni turun ke bahagian bawah. So cikgu nak tanya dulu. Nak tengok kamu faham baca graf ataupun tidak. Untuk Y axis nilai dia makin bertambah atau makin berkurang? Untuk Y axis bila kamu tengok result ni makin bertambah ke makin berkurang? Tolong tulis dalam chat. Y axis makin berkurang. Okay, good. Y axis dia makin kurang daripada contohnya ni 5, dia makin turun sampai ke 1. Okay, Y axis makin kurang Baik, X axis makin bertambah ke makin berkurang? Y axis makin bertambah. Okay, good. Y axis makin bertambah. Kalau kamu tengok kat sini, ni kosong, X axis makin bertambah dia mula dari kosong, so makin lama nilai dia makin bertambah. Okay, makin bertambah So interpretation dia adalah
relationship antara Y dan juga X adalah Y decrease linearly with X. Dia lebih kurang sama je macam yang nombor 2 ni, cumanya yang ni increase, yang ini decrease. Kalau ni bertambah, yang ini berkurang. Y decrease linearly, berkurang secara linear. Syarat berkurang secara linear adalah, syarat berkurang secara linear adalah di mana graf dia akan ada y-intercept. Kalau ada nota ni tolong tulis sikit. Intercept. Okay. So barulah kita kata decrease linearly. Nanti kamu akan jumpa benda yang lain. Yang di mana namanya bukannya decrease linearly. So kalau y decrease linearly dia berkurang. Okay. Satu berkurang. Satu lagi bertambah. Okay. So decrease linearly. Okay. Ya betul. Okay. Baik, seterusnya kita pergi kepada situasi yang keempat. So yang ini kamu dah belajar untuk math. Kalau kita cari gradient, kita akan dapat nilai dia apa? Tulis dalam chat. Kalau cari gradient, kita akan dapat nilai dia apa dia? Bukan nilai dia maksudnya kamu tahu nilai dia berapa. Cikgu nak tahu nilai dia tu, dia punya karakteristik dia adalah apa? Kamu akan dapat nilai apa? Ke tak tahu, tulis tak tahu? Negatif. Okey, ya betul. Nilai dia akan jadi negatif. Okey, sebabkan oleh dia makin menurun, nilai dia akan jadi negatif. Okey, baik. Seterusnya. Baik, situasi yang keempat, graf yang keempat. Graf yang keempat, kamu tengok yang ini, graf yang belah kiri dahulu. Okey, kita perik graf yang bahagian kiri dulu. Bahagian kiri, y-axis dia menaik ke menurun? Tolong tulis dalam chat. Y-axis menaik ke menurun? Menaik. Okay, good. X-axis menaik ke menurun? Menaik. Okay, good. Baik, yang untuk yang graf belah kanan ni. Y-axis dia menaik ke menurun? Tulis dalam chat. Okay, menaik. Okay, good. X-axis dia menaik ke menurun? Menaik juga. Okay. Tapi kamu tengok curve dia berbeza. Satu permulaan dia dalam keadaan yang naik macam ni, lepas tu baru dia curve. Yang kedua dia curve dulu baru dia naik. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya kamu lah. Okey, sekejap. Di antara kedua-dua ni kedua-dua ni untuk x-axis dia, sekejap, untuk x-axis dia sama je. Okey. Untuk gradient kan, gradient nilai kecerunan mana yang makin bertambah? M dia makin bertambah. Kecerunan mana yang M dia makin berkurang? M tu gradient kecerunan. Okey, yang belah kiri ni dulu. M dia bertambah ke berkurang? Tolong tulis dalam chat. Kecerunan. Okey, kecerunan dia makin berkurang. Okey, good. So yang ini adalah ni situasi yang kiri. Okey. So yang belah kanan ni gradient dia makin bertambah. Sebab apa cikgu cakap macam tu? Disebabkan oleh, kalau kamu tengok kat sini yang ini kecerunan kalau kamu kira dia punya gradient, kamu buat tangent kat bahagian sini. Okey. Carikan hypotenuse kat bahagian sini ataupun gradient kat bahagian sini dengan comparekan bahagian sini atas ni. Sebab dia mula daripada sini naik bahagian sini. So gradient bahagian sini dan juga gradient bahagian yang terakhir ini dia berbeza. So kecerunan dia makin berkurang. So yang inilah kecerunan dia makin berkurang. Kalau kamu tengok graf yang ini, kalau kamu buat segitiga, ni buat segitiga, sebab dia punya gradient tak sama untuk permulaan dan pengakhiran. So permulaan dia landai sedikit, pengakhiran dia makin curam. Okey. So gradient dia makin bertambah yang ini. Yang ini. Okey.
So apa yang kita boleh bincangkan berkaitan dengan graf ini adalah kita boleh cakap Y increase dengan X. Dia bukan increase linearly. Dia bukan directly proportional. Dia adalah increase sahaja. Y bertambah dengan X. Itu sahaja. Okay? Boleh? Nah, semuanya dalam nanti kamu akan belajar lebih lanjut lagi berkaitan dengan graf ni. Cikgu nak mentionkan awal, tolong bezakan di antara gradient untuk kedua-dua graf ya. Even dua-dua increase. Tapi untuk yang belah kiri ni dia makin lama gradient makin berkurang. Untuk yang belah kanan ni gradient ni makin lama makin bertambah. Okey. Baik, seterusnya kita pergi lagi ke graf yang seterusnya, graf nombor 5 ni. Okey. Graf nombor 5 kamu tengok Y axis dengan X axis. Y axis makin bertambah ke makin berkurang, kamu tulis dalam chat. Y axis makin naik. Okey, makin kurang, okay, good. Y axis makin kurang. Ni dia mula di sini Okey, makin lama makin kurang. X axis makin lama makin X axis makin lama makin naik. Okey. Kalau yang ini Y axis makin lama makin kurang. Kalau X axis makin lama makin naik. Okey. So the interpretation bagi graf ini adalah Y decrease with X, but Y tersebut dia berkurangan. Yang ini Y bertambah, yang ini Y makin berkurangan. Okey, clear. Cumanya ini pun sama juga macam atas ni. Kalau cikgu nak tanya kamu untuk yang belah kiri ni, soalan cikgu yang belah kiri ni, gradient dia makin bertambah ke makin berkurang? Dia start di sini start daripada sini, pengakhiran dekat sini. So gradient dia makin bertambah ke makin berkurang? Tolong tulis dalam chat. Gradient makin bertambah ke makin berkurang? Start daripada sini, akhir ke sini. Gradient makin bertambah. Bagus. Cikgu dah lukis dah segitiga, kamu dah faham dah. Gradient dia makin bertambah. Sekejap Kalau kita buat segitiga kat sini, ni gradient. Buat segitiga kat sini, sebabkan oleh dia curve, so dia punya gradient dia berbeza di antara permulaan. Ni permulaan mula dari sini, akhir ke bahagian sini. So dia mula bahagian sini, dia akhir kat bahagian sini. So gradient dia makin bertambah. Kalau yang ini, belah kanan, makin bertambah ke makin kurang? Makin Okey, makin berkurang. Kalau kamu tengok kat sini, okey, ni gradient dia curam. Makin lama kecuraman dia makin kurang. Okey, makin landai sedikit. Okey. So ini makin kurang gradient dia, M dia makin kurang. Ini gradient dia ataupun kecuraman dia makin bertambah. Tapi kamu ingat relationship antara ni dengan ni adalah decrease sahaja. Okey. Boleh? Bukan decrease linearly decrease sahaja. Baik, seterusnya. Okey, last. Nombor 6. Y dengan X. Y makin tambah ke makin kurang? Tolong tulis dalam chat. Y makin kurang, okay, good. X makin tambah ke makin kurang? X makin bertambah, okay, good. Baik, kalau X dengan Y dengan 1/X. Kalau kamu tengok Y ni makin tambah makin kurang? Makin bertambah, okay. Kalau 1/X makin bertambah ke makin kurang? Okay, baik. So dah pandai baca graf lah, dah tahu dah berkurang ke bertambah ke. Okay, ini makin bertambah Baik. So untuk graf yang nombor 6 ni, kalau kamu tengok graf nombor 6 ni, ni yang belah kiri ni dengan yang belah kanan nombor 5 ni, lebih kurang sama curve. Tapi apa beza di antara dua ni? Tolong tulis dalam chat. Apa beza antara yang belah kanan nombor 5 ni dengan yang belah kiri nombor 6 ni? Okey. Yang belah kanan ni nombor 5 ni tak dia sentuh Y. Kalau point mula, ya betul. Yang nombor 6 yang belah kiri ni dia tidak sentuh Y, starting point dia. Okay, good. Okay, so tolong dengar baik-baik Kalau graf yang macam ini dia tak sentuh Y,
Okey, dia tak sentuh Y dan dia curve. Okey, dia curve dan dia tidak sentuh Y dan Y axis tu makin berkurang. Kita namakan dia sebagai Y inversely proportional to X. Berkadar songsang dengan X. Y berkadar songsang dengan X. Bermaksud Y ni dia makin berkurang. X ni dia makin bertambah. So, songsang lah. Syarat dia, yang ini pun macam songsang juga kan. Cumanya syarat dia, sekejap, yang 1 per X tu kejap sabar 1 per X tu kejap. Yang sekarang ni cikgu tengah ajar tentang Y dengan X sekarang. Y dengan X ni dia berkadar songsang. Ini pun berkadar songsang juga. Cumanya yang ini dia start daripada bahagian Y axis yang ada nilai. Dia tak start daripada 0 untuk X axis. Tapi kalau yang ini dia tak bersentuhan pun. Okey, dia tak start daripada 0 Y axis. Dia punya origin dia macam graf yang tergantung. Kalau graf yang tergantung, so ini adalah namanya inversely proportional. Okey, dalam label dia kejap yang 1 over X kejap. Kalau kita nak tulis kejap. Nak bagi kamu faham ni dulu. Okey, ni inversely proportional. Lawan inversely proportional yang ini directly proportional. So tolong ingat shape dia macam mana. Directly proportional mesti start daripada kosong, straight line, directly proportional. Kalau yang curve tak sentuh dekat bahagian Y, dia tergantung sahaja, inversely proportional, berkadar songsang. Okey? Bermaksud bila Y decrease, X increase. Okey. Kalau ni pun curve juga, cumanya dia sentuh. Kalau sentuh maksudnya dia decrease sahaja. Okey. Kalau dia naik, ni directly proportional kan. Kalau yang ini, kalau dia naik juga. Cumanya dia tak mula daripada 0. Increase linearly. Kalau turun, okey. Dia bermula daripada bahagian sini straight line, decrease linearly. Okey. Boleh kalau yang ini dia meningkat juga. Dia meningkat dalam bentuk curve. So increase sahaja. Ni dalam bentuk curve, decrease sahaja. Kalau ni tergantung inversely proportional. Okey, baik. Macam mana boleh jadi 1 over X ni? Okey, kejap. Okey, relationship antara yang ini Y dengan X ni, kalau kita nak tulis dekat dalam bentuk equation, dia akan jadi macam ini. Y, kita buat simbol directly proportional tu. Tapi kalau nak katakan inverse, dia akan jadi 1 over X. Ini adalah, kejap. Padam dulu. Apa yang nak dikatakan inverse di mana Y berkadar songsang dengan X. Macam mana nak tahu berkadar songsang? Dia akan tulis dalam equation dia 1 over X. Bermaksud nilai X ni, kalau kamu nak lawankan dengan Y, bila kamu dapat graf macam ni berkadar songsang ni, bila X ni kamu tukarkan nilai, contohnya nilai X ni adalah 2 contohnya. Ada kat sini dia jadi 2. So bila dia tukarkan kepada 1 over X, dia akan jadi berapa kat sini? Tuan tulis dalam chat. Kalau 2 tukar kepada 1 over X, dia akan jadi? Hello. Di sini X dia 2. Kalau dia tukar kepada 1 over X, dia akan jadi berapa? Cikgu cakap seorang je ke ni? Hello. 1 over X, dia akan jadi 1 over 2. Ya betul, 1 over 2. Okay. So, bila kamu buat graf, untuk ini hanyalah untuk graf yang Y is inversely dengan X. Kalau kamu dapat graf dia jadi macam ni, bila kamu tukar nilai X ni jadi 1 per X, automatik graf dia akan naik macam ini. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya kepada kamu. Kamu pernah tengok kan, Y dengan 1 over X, kalau dia start daripada 0 dan dia straight line macam ni, apa nama graf ni? Tuan tulis dalam chat. Y dengan 1 over X, apa nama graf ni? Tadi yang mula-mula tadi kita belajar lah, dia start origin. Directly proportional, ya bagus. So, okay, directly proportional bagus. Okay, so equation dia 1
directly proportional dengan 1/x. Yang ini dengan x sahaja benda yang berbeza. Okey, tolong sabar sekejap Tarik nafas dalam dulu. Okey, kejap. Okay, kita pergi yang atas ni tu. Y berkadar songsang. Macam mana nak tulis berkadar songsang? Simbol berkadar songsang tak ada, dia hanya ada relationship berkadar langsung je ni berkadar langsung. Kalau tulis 1/, dia terus kata berkadar songsang kalau 1/. Okey. So y berkadar songsang dengan x. So graf macam ni. Y berkadar songsang dengan x. Bila x ni jadikan 1/x, okey? Dia jadi daripada 2 ni jadi 1/2, graf dia automatik akan jadi directly proportional. Okey? So relationship untuk graf ni adalah yang mana? Yang bawah ni. Dia equation dia sama je tapi tolong bezakan x dengan 1/x. So kalau yang ini y directly proportional dengan 1/x. Tapi kalau nak bandingkan y dengan x, y inversely proportional dengan x. Faham ataupun tidak? Hello? Kalau tak faham, tulis je tak faham. Faham tak? Tak faham. Ada yang tak faham. Sekejap. Kita belajar tu je hari ni. Sekejap. Dia faham. Okey, bagi yang tak faham, dengar sini baik tolong bezakan antara dua benda ni. Dia equation yang sama, y directly proportional dengan 1/x, y inversely proportional dengan x. Dua-dua adalah equation yang sama. Ni equation ni dengan ni cikgu tulis benda yang sama kan. Tapi tolong bezakan antara relationship, hubung kait antara y dengan x sahaja. Tukar warna lain. Y dengan x sahaja. So kalau kamu nak sebut y dengan x sahaja dalam relationship keseluruhannya macam ni, kalau tulisan macam ni adalah y inversely, sebab 1/, ni bermaksud inversely. Okay, y inversely proportional dengan x. Y inverse dengan x. Okay, untuk relationship y dengan x saja. Tapi kalau kamu nak relate antara y dengan 1/x, mana dapat 1/x ni? Sebab tu yang graf saya cakap tadi tu, graf y dengan x bermula dia jadi macam ni. Yang ini berkait dengan yang ini. Okey, bila x ni kamu tukarkan kepada 1/x, graf dia akan jadi macam ini. Y dia tak tukar apa-apa yang x tu je jadi 1/x. Graf dia akan jadi straight line macam ni. So cikgu dah ajar pada kamu, kalau daripada origin dia jadi straight line macam ni, so dia adalah directly proportional. So relationship antara y dengan 1/x adalah directly proportional. Dengan x 1/x. Faham ataupun tidak? Tolong tulis dalam chat. Ini benda paling penting sekali sebab paper 3 benda ini sangat penting. Okey, boleh faham So tolong bezakan x, tolong bezakan 1/x. Dalam graf nanti selalu dia akan guna 1/x. So kamu kena bezakan. Okey, directly proportional dengan x atau inversely proportional dengan x. Inversely proportional tidak ada simbol. Dia akan hanya ada simbol directly proportional je. So nak tahu inverse ke tak, dia mesti 1/. Kalau 1/, maksudnya ni dengan bawah ni adalah inverse. Jadi yang nombor 1 dengan nombor 6 tu sama lah cikgu. Ya, betul. Nombor 1, ya. Nombor 1 dia tak relationship dia ada yang sama tapi kamu kena tengok axis dia. Axis dia berbeza. Okey, yang sama dia directly proportional, sama. Directly proportional. Cumanya kamu tengok axis dia, yang ini y directly proportional dengan 1/x. Kalau nombor 1, y directly proportional dengan x.
Dia kena tengok result lah, result dia macam mana. X ni. Yang ini Y dengan X. Tapi kalau yang situasi nombor 6 ni, Y dengan 1/X baru dia directly proportional. Bentuk graf sama tapi kena tengok axis. Axis tersebut dia Y, dia X ke ataupun 1/X. Okey. Okey, boleh. Baik. Seterusnya, okey baik, boleh Okay, analysis graph to summarize the investigation. Okay, relationship between two variable. Gradient tadi apa dia ni kamu dah pernah dalam map pun dah belajar kan? M is equal to y2 minus y1 over x2 over minus x1. Okay. So area under the graph dalam map ada pernah belajar area under the graph? Tuan tulis dalam chat. Tuan tulis dalam chat area under the graph. Pernah belajar belum? Macam mana cara nak cari area under the graph? Tak pernah belajar. Area under the graph. Oh tak. Okey. Tak Kita ada dalam 2 minit lagi, kita lagi masuk boleh Cik, dah nak habis dah. Cikgu ni cakap sikit lagi tapi tak habis pun kan. Okey, sorry. Okey, katakanlah y axis ni 1 2. Okey, ni 2, maksimum dia 2. Maksimum untuk x axis pun 2. So ini adalah graf dia ni So minta tolong carikan area under the graph berapa nilai dia? Tuan tulis dalam chat. Area. Ni area yang dilorekkan. Ni graph, area under the graph. Tolong tulis dalam chat berapa? Sekejap, saya buka chat. 1/2. Macam mana kamu dapat 1/2? Okey, 1/2 aku cakap. 2. Area under the graph Maksudnya area under the graph kamu kena cari area untuk segitiga ni lah. Nak cari segitiga ni yang bawah dia 2. Okey, yang atas dia 2. 2 kali 2. 2 kali 2 4. Okey, 4 akan dapat segi 4. Semuanya masalahnya dia segitiga. So setengah daripada yang segi 4 tu. Dah dapat 4, 1/2 darab dengan 4. So jawapannya adalah 2 lah. Okey, ramai dapat 2 kan. So area under the graph ni itulah 2. Faham tak? Hello? Okey tak? Faham kan? Okey, susah. Area under the graph kamu cari area je lah. Cari area bahagian bawah. Cumanya kamu kena tahu baca graph lah. Dekat bahagian sini berapa, dekat bahagian sini berapa. Okey, kita tinggal less than 1 minute. Cikgu tutup sekejap lagi masuk balik. Okey. Sikit-sikit dah nak habis dah. Okay, cikgu tutup sekejap dulu. Sekejap lagi tolong masuk balik